Hai. Okay, so untuk minggu ni kita masuk bab baru So bab baru kita ni kita tengok pasal daun sahaja. So ada beberapa subtopik dalam bab ni, tapi hari ni kita nak masuk subtopik struktur daun sahaja. Alright, struktur daun. Kita nak kenal, your mission today is to understand and to recognize the structure of the leaf. Okay, mengenali struktur daun, itu sahaja. Alright, so kita baca ni dulu. Okay, let's see sini. Perubahan warna daun di negara 4 musim. Okay, warna daun bergantung kepada molekul pigmen yang terdapat di dalamnya. Apa itu pigmen? Alright, so pigment is actually adalah bahan yang bertanggungjawab memberikan warna kepada sesuatu benda. For example, kulit kita. Ada orang yang berkulit cerah, ada orang yang berkulit gelap. Apa kaitan dengan pigment? Okay, so orang yang mempunyai pigmen yang banyak pada kulit dia akan mempunyai kulit yang gelap, manakala orang yang mempunyai pigmen yang sedikit pada kulit dia akan mempunyai kulit yang cerah. Alright, itu dia. So antara contoh pigmen ialah klorofil, iaitu warna hijau kan, klorofil. And then carotenoid and anthocyanin. Alright. Pigmen klorofil menyebabkan daun berwarna hijau. Di negara 4 musim, daun-daun kelihatan warna hijau pada musim panas disebabkan keamatan cahaya yang tinggi. Pada musim luruh dan musim sejuk, sesetengah tumbuhan berhenti menghasilkan klorofil. Klorofil terurai kepada molekul yang lebih kecil. Tanpa klorofil, pigmen lain seperti carotenoid serta anthocyanin menyebabkan warna daun berubah kepada kuning dan merah. Alright, kenapa kita ada negara 4 musim dan negara yang tak ada musim? Macam kita, Malaysia, kita cuma ada musim hujan, musim tengkujuh dan musim panas kan? Okey, kenapa? Sebab kita tengok balik geografi kamu. Okey, sini contoh. Alright. Okey, ini bumi kita. Okey, cantik, bulat. And then kita ada matahari keoren-orenan kan. So ini matahari. Piu 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 piu. Okey. Bumi kita berpusing pada paksinya kan. Tetapi bumi kita berpusing bukannya 90 darjah. Dia 23.5 darjah. Ini macam sini paksi dia. So dia berpusing macam ni. Okey, sengit dia berpusing. Jadi, kalau kamu tengok sini, kita khatulistiwa Malaysia dekat area sini. Sini kita, area sini. Okey, khatulistiwa. So bila kita tengok cahaya matahari, okey, dia sentiasa kena dekat kawasan khatulistiwa. Tapi kalau kamu tengok dekat sini, okey, di mana lagi dekat dengan cahaya matahari? Adakah kawasan bawah atau kawasan atas? Kalau untuk gambar ni, saya rasa kawasan yang dekat dengan cahaya matahari ialah kawasan bawah. Jadi, bahagian yang bawah ini adalah negara-negara yang mempunyai 4 musim. So, sini sudah tentulah musim panas. Dan sini ialah musim sejuk sebab dia jauh daripada matahari. Okay? And sometimes, apabila bumi mengelilingi matahari, dia berpusing lagi. Okay, dia berubah lagi. Ini bumi tadi. Okay, bila dia menghadap, ini macam pula dia pusing. Alright. So sekarang kawasan atas menjadi musim panas, manakala kawasan bawah menjadi musim sejuk. Sini musim panas dan sini musim sejuk. Dan kita khatulistiwa sentiasa kena. Sebab itu kita tak ada 4 musim. Kita cuma ada musim tengkujuh dan musim kemarau. Itu pun jarang kemarau tu. Okay, so let's move on kepada topik asal kita, iaitu struktur daun. Alright. Okay, kita baca ni dulu.
Struktur daun. Daun merupakan organ utama tumbuhan yang menjalankan fotosintesis. Okey. Struktur daun dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu struktur luar dan struktur dalam. So basically struktur luar kita boleh tengok dengan mata kasar kita, manakala struktur dalam kita kena tengok guna mikroskop and anything else lah. So secara umumnya struktur luar daun hijau terdiri daripada lamina dan petiol. Okey, apa itu lamina, apa itu petiol? Tada, saya ada contoh daun sini. Okey. Okey, ini bahagian ini ialah lamina. Okey, ini ialah bahagian lamina. Dan bahagian petiol ialah sini, tangkai dia ni. Ini ialah bahagian petiol. Okey, bahagian petiol. Alright. Okey, tunjuk semula. Lamina. Okey, sini petiol. Tengok jari saya ni. Okey. Next. Lamina merupakan bahagian daun yang leper, nipis, rata dan berwarna hijau. You can see it. Lamina berbentuk leper untuk menghasilkan permukaan yang luas supaya sel yang mengandungi kloroplas di dalamnya terdedah kepada cahaya matahari secara maksimum. So, dia mestilah berbentuk leper kan, sebab dia bila kena cahaya matahari dari atas ni. So, kena sentiasa ada leper. Next. Lamina yang juga berbentuk nipis dapat memudahkan gas-gas yang terlibat dalam fotosintesis meresap dengan cekap ke bahagian dalam daun. Kalau kamu boleh nampak, sangat nipis kan? Okey, kenapa? Supaya gas senang keluar dan masuk daripada daun ini. Okey. Dan nama canggih bagi tangkai daun ni ialah petiol. Menyambungkan lamina kepada batang. Petiol yang mengunjur ke dalam lamina membentuk jaringan urat yang menyokong lamina. Okey. So, ini ada satu aktiviti yang kamu boleh buat, iaitu herbarium. Herbarium ialah koleksi spesimen tumbuhan yang telah kamu awet. Macam mana kamu awet? Kamu petik tumbuhan macam ni. Dan kamu ambil buku. Let's say I have buku. And then kamu just masukkan dalam, kepit dan tunggu sampai berhari-hari, berminggu-minggu, dan daun itu tidak akan mereput sebab daun itu kering. Okey, dan bila kamu buat banyak-banyak, okey, kamu buat banyak-banyak, kamu boleh letak contoh nama dia, nama saintifik, nama tempatan, dari mana kamu dapat, bila kamu dapat, dan kamu buat macam diary. So itu adalah dipanggil sebagai herbarium. Okey, tapi tak apa tu, kalau kamu rajin, kamu boleh buat di rumah. Tapi jangan lupa kita masih ada kita punya aktiviti yang minggu lepas tu. Kamu kena main alat muzik dengan tumbuhan tu. Okey, move along. Struktur dalaman lamina daun. Okey, kita tengok dalaman dia pula. Tadi luaran dia, kita nampak warna dia, rasa bentuk dia. Sekarang dalaman dia. Okey, kebanyakan tumbuhan lamina daun tersusun supaya tidak bertindih. Apa maksud dia tidak bertindih? Kalau kamu tengok ni, okey, kamu boleh nampak daun ni, dia tidak akan blok kawan dia. Okey, yang atas ini tidak akan blok yang bawah ini. Sama juga ni, bawah dia tak ada pun. Okey, dia tak akan bertindih antara satu sama lain. Kenapa? Supaya semua daun kena cahaya matahari. Okey, itu tujuan dia. Dan susunan ini dipanggil sebagai mozaik daun. Saya rasa kamu ada belajar form 1 ke form 2. Susunan ini kamu boleh buat dia dalam bentuk formula. Dan nama formula itu dipanggil sebagai nombor Fibonacci. Kalau kamu pernah dengar, hold on, matematik, kalau dalam bahasa Inggeris dia Fibonacci number. Saya rasa kamu pernah tengok ni dalam buku. Okay, alright.
Okey. Settle. Kita tengok struktur dalaman dia pula. Kamu tengok sini. Ada kutikel. Setiap daun ada kutikel dia. Di mana kutikel itu? Kutikel ialah lapisan paling luar, atas dan bawah. Okey. Okey, apa ciri-ciri kutikel? Dia mestilah berlignin ataupun berlilin. Okey, dan lepas tu kutikel ini juga mestilah lut sinar. Kenapa dia mesti berlilin? Berlignin. Okey, macam mana eja lignin? Sini dia. Okey, berlilin ni. Kenapa? Sebab bila dia berlilin ni, dia dapat mengurangkan kehilangan air melalui transpirasi. Sebab kan air mengalir daripada akar pergi ke daun. Kalau cuaca panas, air tu banyak tersejat lah kan. Tapi dengan adanya lilin pada daun ni, dia dapat mengurangkan kehilangan air tu dengan cepat. Okey. First, second, kenapa dia mesti lut sinar? Sebab kutikel ni dia tak ada klorofil. Okey. Jadi kalau dia tak lut sinar, telap macam ni, cahaya matahari boleh masuk tak ke dalam daun? Tak boleh kan? Jadi sebab itulah dia mesti lut sinar. Okey. So sini dia kata kutikel yang lut sinar membenarkan cahaya matahari menembusinya. Alright. Next ialah epidermis atas. Epidermis atas ni betul-betul di bawah kutikel. So ini ialah epidermis atas. Okey. Kalau bawah ni, di bawah kutikel ialah epidermis bawah. Epidermis atas, epidermis bawah. Semua daun sama. Okey. Epidermis atas terletak di permukaan atas daun, di bawah kutikel. Sel-sel dalam lapisan ini tidak mengandungi kloroplas. Ingat, epidermis both sides tidak mengandungi kloroplas dan bersifat lut sinar supaya cahaya dapat menembusinya. Okey. Sama juga epidermis bawah, tapi terletak di bawah daun. Lapisan ini mempunyai stoma, terdiri daripada sepasang sel pengawal. Dan macam mana orang tahu di bawah dia ada sel stoma? Kamu boleh buat eksperimen ini. Saya rasa kamu pernah buat sekolah rendah, which is kamu panaskan air sampai mendidih, and then kamu tutup air, kamu petik daun, kamu rendam dalam air. Kamu akan nampak ada gelembung udara keluar daripada bawah daun, permukaan bawah daun. Bukannya dari atas, daripada permukaan bawah daun, gelembung udara keluar. Dari situ orang tahu liang stoma terletak di bawah permukaan daun. Alright. Next, mesofil palisad. Kita tengok balik mana mesofil palisad. Ini dia. Okey, mesofil palisad ni. Okey, apa kegunaan mesofil palisad ni? Mari kita tengok. Mesofil palisad, okey, ialah tersusun secara tegak dan padat untuk memperoleh cahaya yang maksimum. Sel ini merupakan tapak fotosintesis. Oleh itu, sel ini mempunyai banyak kloroplas. Okay, now remember, mesofil palisad banyak kloroplas. Why? Kenapa? Sebab memerlukan klorofil untuk fotosintesis. So, mesofil palisad adalah tempat tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Okay, next ialah mesofil berspan. Sel mesofil berspan berbentuk tidak sekata. Tengok balik. Yang ini dia. Macam buluh-buluh ni. Kalau kamu tengok tak sekata kan, ada banyak ruang-ruang kosong ni. Ruang-ruang kosong ini dipanggil sebagai ruang udara. Okey, jom tengok apa dia punya kegunaan. Okey, mesofil berspan. Okey, bentuk tidak sekata dapat menambah luas permukaan dalam bagi pertukaran gas. Sel ini tersusun longgar dan mempunyai banyak ruang udara di antara sel. Ini memudahkan peresapan gas karbon dioksida dan air merentasi daun ke sel-sel mesofil palisad semasa fotosintesis. Okey, ingat untuk buat fotosintesis, first, tumbuhan memerlukan cahaya matahari. So, ada klorofil. Next, tumbuhan memerlukan air. Okey. Third, tumbuhan memerlukan karbon dioksida. Tiga benda ini diperlukan untuk proses fotosintesis. Okey, dan dari mana nak dapatkan cahaya matahari?
dari cahaya matahari kan masuk kepada mesofil palisad. Lepas tu air, dari mana nak dapatkan air? Daripada akar melalui xilem. Lepas tu dia melalui mesofil berspan. Lepas tu melalui mesofil palisad. Okey. Tunjuk sikit. Kita tengok perjalanan matahari macam mana. Okey, kalau untuk cahaya matahari, okey, dia pergi ke melalui kutikel dulu kan. Tapi kutikel duduk sinar. Lepas tu epidermis. Tak kisahlah epidermis atas ke bawah. So saya panggil sini atas lah, sebab matahari daripada atas kan. And then cantiknya tulisan. Lepas tu teruslah pergi ke mesofil palisad. Okey, sinilah tempat fotosintesis berlaku. Kalau untuk air pula, bagaimana kalau untuk air? Kalau untuk air, laluan dia ialah air daripada akar melalui xilem. Ingatlah, xilem bawa air. Lepas tu keluar daripada xilem, dia melalui mesofil berspan. Mesofil berspan. Dan akhirnya mesofil palisad. Ini perjalanan dia. Okey. Kalau apa nama dia? Karbon dioksida. Dari mana dapat karbon dioksida? Daripada persekitaran. So macam mana perjalanan dia? Kita tengok. Kalau karbon dioksida from luar lah kan, karbon dioksida masuk kepada liang stoma, dan dari liang stoma masuk kepada mesofil berspan, dan last kali mesofil palisad. Itu perjalanan dia. Okey. Tapi mesofil berspan pun ada juga dia punya klorofil, cuma sedikitlah berbanding dengan mesofil palisad. Okey, kita tengok sini. Sel tersusun longgar mempunyai banyak ruang udara dan antara sel. Ini memudahkan peresapan gas karbon dioksida dan air merentasi daun ke sel-sel mesofil palisad semasa fotosintesis. Ingat, dia orang punya final destination ialah mesofil palisad. Karbon dioksida, air dan cahaya matahari. Final destination mereka ialah mesofil palisad. Right. So now, kandungan kloroplasnya adalah kurang berbanding dengan mesofil palisad. Next. Berkas vaskular. Berkas vaskular ni, kalau kamu tengok sini, dia mesti berpasangan kan, xilem dengan phloem. Xilem bawa air daripada akar ke seluruh bahagian tumbuhan, especially daun, dan phloem bawa makanan daripada daun yang buat fotosintesis ke seluruh bahagian tumbuhan. Bertentangan. So kita tengok, xilem mengangkut air dan garam mineral yang diserap oleh akar ke daun. Dinding tisu xilem yang berlignin dan tebal adalah untuk memberi sokongan dan kekuatan mekanikal kepada tumbuhan. Phloem mengangkut bahan organik hasil fotosintesis, nutrien lah kan, dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Okey, so saya rasa itu je dulu. Sebab sini dia panjang ni, 2.2 ni. Kita nak masuk sini dulu. Biar minggu depan je buat ni. Alright, so itu saja. Nanti saya tunjukkan latihan untuk kamu, bagi kamu latihan dan kamu buat hantar pada saya sebelum minggu depan. So itu saja. Thank you.